kecil atau sama dengan 1. Jadi bila saya masuk dalam rajah ni, nampak tak garisan tu? Dalam nota untuk rajah 8.2. Nampak tak? P1 satu dia macam tu itu untuk P1, lepas tu ada slide X1 tu. P1 ialah problem 1, masalah kecil 1. Kekangan dia lebih kecil daripada 1. Jadi kawasan berlori ni sekarang kat mana? Tinggal yang petak 3 segi, petak yang kecil tu kan? Nampak tinggal ni kan? Cuba nampak Boleh dapat Nampak. Okey. Kalau tak faham kena faham. Tak faham habis apa? Suka tak suka kena faham. Ini kita balik topik yang kedua kan? Biasanya topik yang kedua. Okey, jadi sekarang ni apa yang saya buat? Seolah-olah saya hanya menambah kekangan yang baru. Bukan seolah memang pun saya tambah kekangan baru. So apa penyelesaian sekarang? Fungsi kita masih kekal. Cuma sekarang penyelesaian kita ialah pada garisan ni. Jadi pada titik P1 kita, penyelesaian kat situ ialah Z sama dengan 11, X1 sama dengan 3, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 3. Okey. Ini topik ni apa? Whiteboard tak semua ni. Okey. Yang asal tadi kita ada berapa? Yang asal tadi Z berapa? Z berapa? Baca kat nombor kan Z 14. Kemudian kita ada X1 berapa tadi? 1.57. 57, X2 sama dengan 3.49. 49. Okey, mana datang mencabang? Kita mencabang dari sini kan? Daripada X1 kan? Daripada X1 ni kita ada apa? Kita ada P1 X1 lebih kecil atau sama dengan 1 kan? Berapa penyelesaiannya? Z sama dengan 11. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 3. Itu dia punya apa? Dia punya ringkasan dia lah. Dalam banyak buku dia akan tulis begitu. Sebab tu tak kata cabang tu. Okey. Dia integer tak? P1 kedua-dua integer. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 3. Kedua-duanya integer. Tapi adakah kita boleh stop dekat X1? Kita kena selesaikan ni dulu. P2. Sebab apa? Mungkin P2 integer juga dan Z ni lagi besar. Kita tak tahu kan? So, kena lukis balik rajah ni. Tapi kali ni hanya ada P2. X1 tak ada. Dan P1 tak ada. Saya balik pada rajah asal. Dalam nota rajah 8.3 nampak tak? Saya masukkan X1 lebih besar daripada 2. Kawasan berlori di sebelah kanan. Jadi ini kawasan yang berlori ni. Ini masalah model dengan P2. Rajah 8.2. Prosesnya seperti biasa. Fungsi orientatif kekal tak berubah. Berapa nilai dia? Saya akan berdebar-berdebu. Bla 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 bla. Z sama dengan 13.6. Cek dalam nanti betul ke tak betul saya buat ni. X1 lebih besar atau sama dengan 2. Penyelesaian kita ialah Z sama dengan 13.6. X1 sama dengan 2. X2 tak integer. X2 16/5. Jadi pada peringkat awal, bila kita nak dapatkan penyelesaian dia, kita dapati penyelesaian P1 menghasilkan penyelesaian integer. P1 integer kan? P1 integer. P2 tak integer. S2 tak integer. P2 tak integer kan? P2 tidak integer. Okey. Daripada kita proses yang kita buat, kita proses mencabang berubah X1 2. Okey, fungsi dia memaksimumkan apa syarat dia tadi? Kalau kedua-duanya tidak integer, of course kita kena teruskan kan? Kita kena pilih. Kalau kedua-duanya tak integer, yang mana kita nak teruskan, kita kena tengok Z mana yang paling besar. Tapi sekarang ni yang tak integer apa? P2. Hanya P2. Satu saja yang tak integer. P1 integer, P2 tak integer. Adakah kita boleh stop dekat P1? Boleh. Kalau boleh jawab tu malas jawapan tu. Boleh. Tak boleh sebab P2 walaupun dia tak integer, penyelesaian Z dia lagi besar. Fungsi kita memaksimumkan.
Itu genetik dia. Kalau meminimumkan, yes, kita boleh stop. Itu je. That's why kita buat dulu. Okay, sekarang semua nampak kenapa kita tak boleh pilih P1. Kenapa? Walaupun P1 dah integer. Sebab tak lagi besar. Walaupun P1 integer, tapi dia bukan penyelesaian optimum untuk integer. Sebab P2 walaupun dia tidak integer, tapi Z dia lebih besar. Itu yang ada 4 syarat yang saya suruh hafal tadi kan. Iaitu bagi fungsi memaksimumkan, jika ada 2 masalah yang tak integer, kita hanya boleh berhenti jika masalah yang integer tu menghasilkan nilai Z yang lebih besar daripada yang tak integer. Dan sebaliknya untuk masalah meminimumkan. Okey, yang Z ni nilai penyelesaian dia, ini juga dikenali sebagai nilai batas atas dia. Itu namanya mencabang dan membatas. Dalam model dia sama seperti yang kita faham sebelum ni, cuma istilah saja berbeza. Jadi apa nampak ini? Yang tak integer kat mana? P2. Jadi kita tak boleh stop kat P1. Dan tentu kita dah tak boleh buat apa kat P1 sebab kedua-duanya dah integer. Yang kita boleh cabang dekat P2 ni. Kita cabang berdasarkan nilai X2. Kenapa kita pilih X2 bukan X1? Sebab X1 dah integer, X2 yang tak integer. Kita hanya ada satu saja. 16/5 ni berapa? Berapa titik pelan? Tukar saja pada nombor 16/5 ni berapa? 3.2 kan? 3.2. Okey, so 3.2. Jadi kita ada kat sini 3 nilai dia ialah 3.2. Saya tak nak kurang 3.2. Okey. Jadi kita perlu tadi dah ada P1, P2, sekarang kita ada P3 dan juga P4. P3, P4. Pakai kalian pula. Bukan kalian boleh ni. P3, P4. Kali ini berdasarkan siapa? Berdasarkan X2. Saya tulis dulu. Jadi ni ada perkara yang betul tak? Jadi kita dah tahu. Sama juga. Lebih kecil, satu lebih kecil, satu lagi lebih besar. Okey. Saya potong yang kita berdasarkan P2 kan? Jadi saya potong P1 lah. Kenapa saya potong P1? Sebab kuasa bercabang kita berdasarkan P2. Okey, jadi saya nak tambah tekangan. Model tu dia ada 2 tekangan yang asal. Dia ada P2. Sekarang saya nak tambah. Mula saya tambah P3, kemudian saya tambah P4. Nampak ada 2 cabang yang di bawah saya buat kan? Ada 2 cabang kat sini. Yang ini untuk, sebelum ni. X2 lebih kecil daripada siapa? Daripada berapa? Berapa nombor bulat untuk X2 tadi? 3. Satu lagi, X2 lebih besar daripada 3 campur 1. X 3 lebih kecil atau sama dengan 3. X 3 pula 2. Satu lagi X 2 lebih besar atau sama dengan 4. Okey. Jadi rajah yang terlibat 8.4 dalam otak dia mesti ada kekangan pertama, kekangan kedua dan juga P2. Sebab sekarang saya nak masukkan siapa? Saya nak masukkan P3 dahulu. Bila saya masukkan P3 itu apa? X2 lebih kecil daripada 3. X2 dipaksa menegak. Jadi rajanya macam ni lah, melintang. X2 lebih kecil daripada 3 dan lebih kurang pasal blower yang sama, tapi ada sikit je kat atas tu akan hilang. Pasal itulah kan kita masukkan bila kita masukkan X2. P3. Lukis ranjang seperti biasa. Okey, nilai penyelesaian yang kita dapat ialah kalau kat sini, okey, X2 kalau saya tulis P3 ni Z dia sama dengan berapa tu? Balik awak cek saya dah kirakan dulu. Iaitu X dengan X 1 2.125
Kemudian kita ada X2 sama dengan 3, Z 13.25 untuk P3. Itu kita masukkan kekangan X2 lebih kecil atau sama dengan 3. Itu baru P3. Sekarang kita buat untuk P4. P3, P4 ni kita masuk satu persatu. Sebab dia satu cabang. Okay, sekarang saya masukkan, saya keluarkan balik P3, saya masukkan P4. Ini raja yang asal tadi, yang kita hanya ada kekangan 1, kekangan 2 dan P2 saja. Kita masukkan P4. P4 ni apa? X2 lebih besar daripada 4. Paksi melintang lebih besar daripada 4, kawasannya mesti berada di atas kan? Atau apa jelas yang biru cari ni berada di atas. Okay, kita ada dua kawasan blue sekarang. Ini namanya apa? Tak tersawur. Tidak tersawur. Penyelesaian dia tidak tersawur. Tak tersawur maksudnya apa? Tiada penyelesaian optimum. Sebab kalau kita lukis raja pun, penyelesaian optimum hanya ada satu titik. Dia mesti berada dalam satu kawasan yang tersawur. Jadi kalau saya masukkan kekangan P2, P4, penyelesaian dia adalah tiada penyelesaian tersawur. Jadi kita boleh tidak tersawur. So, kita bandingkan P3 dengan P4, kita boleh skip lah. P4 kita boleh skip kan? P4 kita boleh skip. Jadi yang kita lihat hanya P3. Hanya P3. P3 13.25 tapi malangnya X1 tak integer. X1 tidak, X1 tidak integer. Okey, pada mana-mana peringkat kalau awak bandingkan P1 yang kita dah integer, ingat sebelum ni kebetulan kita dah ada yang integer. Dia masih kecil lagi. Apa ni, walaupun P1 ni dah integer tapi saya ke 11 saja. Compare dengan P3, walaupun tak integer nilainya masih lebih besar, 13.25. P4 kita boleh skip sebab dia tidak tersawur. Jadi bila kita masukkan kekangan P2, kekangan P3, dia masih tak integer. Bila dia masih tak integer, apa nak buat? Mana aku nak sambung ni? Tak cukup lah. Dia kat sini kan? Kat sini kita tulis kat atas. Akhir dia dapat juga pakai whiteboard ni. Kita tu whiteboard ni pelik sikit, tak boleh jelas. Kita pakai bimbang pelik-pelik kamu. Okey, sambung ke bawah. Bila saya buat macam ni sebab bagi saya awak boleh nampak apa yang sebenarnya awak buat. Yang penting awak faham apa yang buat. Okey. Tadi kita ada apa? Kita dah sampai P3, P4, sekarang P5 dan P6. P5, P6. P5, P6 mesti berdasarkan siapa yang tak integer ni? X1. Yang tak integer ialah X1. X1 sama dengan 2.125. X3 integer kita boleh abaikan dulu. Jadi kekangan yang pertama, kekangan untuk X1 yang kita akan tambah ialah X1 lebih kecil atau sama dengan berapa nombor bulat dia? 2. X2 lebih besar atau sama dengan 2 campur 1? 3. Jadi kita masukkan yang kita buang tadi X4 kan? X4 ni kita buang. Jadi sekarang saya ada dua lagi option. P2, P4, P1, P2. Sekarang ada P4, 3, P5, P6. Okey, balik ke X1 lebih kecil atau sama dengan 2. X2, X1 lebih besar atau sama dengan 3. Jadi kita akan ada dua kekangan asal, P2, P3 dengan satu lagi P5 atau P6. Proses dia akan berterusan. Okey, sekarang saya masukkan saya nak masukkan okey, ini cek balik ajar ya. Kita ada dua kekangan yang asal. Kita dah ada P3, dah ada P2, dah ada P3. Okey, sekarang saya nak masukkan P5. P5 kebahagiaan kalian pula, iaitu kekangan X1 kurang atau sama dengan 2. Nampak? Kita dah ada ni, X1 lebih besar atau sama dengan 2. Garisan dia akan sama. Nah, garisan yang sama. Cuma nampak tak? Kenapa saya boleh pilih garisan tu? Bila kita nak melukiskan, kita kena buat persamaan dulu. X1 sama dengan 2, kita dapat garisan yang sama. Cuma kawasan melorek dia, okey,
Kalau satu lebih besar daripada 2, kalau yang P1 ni, untuk P1 sebelah kanan, kan? Untuk P2, untuk P5 sebelah kiri kan? Kosong boleh sebelah kiri. Jadi kita kedua-dua ni dia akan bertindak pada satu garisan yang sama. Dan bila kita melihat ke semua kekangan tadi, bila kita melihat ke semua kekangan, okey, ini dia unik sikit. Saya rasa dalam latihan ada kot pegang macam ni. Dia akan jadi apa? Kawasan yang bertindih. Okey, kawasan yang bertindih antara P2 dan P5 tu ialah garisan yang merah tu. Mereka akan berfungsi pada garisan tu saja. Betul tak? Faham tak? Faham. Dia akan berfungsi garisan tu saja kan? Ha. Walaupun kawasan P2 sebelah kanan, kawasan P5 sebelah kiri, tapi ada satu garisan yang dia berfungsi. Yang tiang yang warna merah tu saja. Jadi ini dia akan reflect dua equation ni, dia sama dengan X sama dengan garisan X sama dengan 2. Betul tak? Betul. Jadi garisan X sama dengan 2 sebenarnya. Topik yang pertama, bila kita ada satu part yang kita nak tukar-tukar dengan tanda tu, perkara ni. Awal dulu kita belajar. Jadi dia akan bagi impak pada kawasan yang berlori tu. Okey, kawasan yang warna merah ni dia tidak dimiliki oleh garisan ni. Sama dulu kan? P2, P5 sekarang ini dia kawasan berlori dia. Tapi yang warna pink ni tidak dimiliki oleh F2. Okey. Kekangan yang pertama. Kurang daripada 16. Kawasan sebelah sini kan? Jadi kawasan sebelah sini yang bertindak dengan garisan ni kat mana? Pada X sama dengan 2 saja kan? Jadi yang valid untuk kekangan yang pertama dengan X sama dengan 2 ialah garisan merah ni saja. Begitu juga kekangan yang kedua. Mana kekangan yang kedua? Yang warna hijau. Kekangan yang kedua yang warna hijau, kawasan berlori dia bawah. Tak? Kawasan berlori dia bawah. Tapi dia hanya bertindak dengan X sama dengan 2 lagi sekali atas garisan ni saja. Nampak tak? Begitu juga untuk P3 ni. P3 kurang daripada X2, kurang daripada 3, semua yang ke bawah. Tapi yang bertindak antara satu sama lain dia hanya pada garisan X sama dengan 2. Jadi kalau ada fungsi macam ni, menjadikan kawasan yang berlori tu hanya tinggal yang ini saja. Hanya di atas garisan ini saja. Dia punya nilai-nilai titik ekstrim dia sampai sini. Itu saja garisan kawasan yang dikongsi oleh semua kekangan yang ada dalam ajar. Untuk yang ke-5, 1, 2, 3, 4 untuk apa ni? Dua kekangan P2, P3 dan P5. Jadi kawasan yang berlori, kawasan yang tersambung bagi model ni setelah kita masukkan P5 ialah garisan dalam rajah 8.6 dalam nota muka surah 14, iaitu garisan daripada sini sampai sini saja. Itu adalah kawasan berlori, itu kawasan tersambung dia. Sebab ada fungsi tersebut. Fungsi X sama dengan 2. Jadi bila kita lukis Z sama dengan 2x1 campur 3x2, lagi sekali titik yang bertinggi dan itulah titik yang di atas tu yang saya labelkan tu. Itu dah nilai penyelesaian dia. Z sama dengan 13. Jadi bila kita masukkan P5, Z kita sama dengan 13. Z sama dengan 13, X1 sama dengan berapa tu? 2 dan 3. Okey, sekarang kita tengok. Okey, kita dah jumpa sampai ke-5, kita dah jumpa Z yang kerja, tapi kita kena tengok dulu adakah P6 ni macam mana keadaannya. So, saya keluarkan balik P5, saya nak masukkan P6. Okey, keluarkan balik P5. Okey, ni yang asal sampai P3 saja. Kita ada P1, P2, P3, kekangan yang pertama dan kekangan yang pertama dan kedua. Okey, sekarang saya masukkan P6. X1 lebih besar atau sama dengan 3. Jadi clear sikit. Sebab dia tak kacau kekangan yang ada. Jadi kita ada kawasan yang berlori, dia makin kecil kawasan yang berlori tersebut. Masukkan fungsi kekangan seperti biasa. Kita akan dapat
nilai penyelesaian dia. Okey, kali ini kita ada Z sama dengan 3 Z 10/8. Z sama dengan 10/8. X1 sama dengan 3. X2 sama dengan 1/6. Okey, P5 integer, P6 tak integer. P5 integer, P6 tidak integer. Jadi kalau pada peringkat P5 dan P6 ni dia satu cabang. Kalau P5 integer, P6 tidak integer kan? Okey, berapa nilai bagi P5? Z dia, Z adalah 13. 13. Bagi P6, Z dia ialah 10/8. P5 integer dan nilai Z dia lagi besar daripada P6. Jadi kita boleh stop. Nasib baik. Kalau Z tu lebih besar daripada 13, tak boleh stop. Teruskan lagi. Kalau sampai waktu exam pun dah habis, tak sampai lagi, maksudnya awak jawab salah lah. Itu dia kan. Tak kalau sampai 2 jam nak buat ini kan, buat level dia. Nampak tak boleh proses dia? Okey, jadi kat sinilah kita stop. Kenapa kita stop? Sebab pada P5, pada masalah kecil P5, Z penyelesaiannya integer dan Z yang dihasilkan tu lebih besar daripada P6. Dia kena bandingkan couple ya, P5, P6, P3, P4, P1, P2. Okay, jadi kalau saya bandingkan kebetulan lah punya proses awak jumpa ni. Okey, sebelum ni kita dah jumpa satu penyelesaian integer nampak. Kita dah jumpa dah pada P1. Tapi P1 tu ialah 11. Dia integer tapi dia tak optimum. Sebab kita ada penyelesaian yang optimum lagi. Optimum dan integer. Sebab fungsi kita memaksimumkan. Balik pada konsep asal, kita mesti dapatkan nilai Z yang paling optimum berdasarkan nilai kekangan yang diberikan. Jadi yang saya optimum integer bagi model ni yang ini. Bukannya P1 walaupun P1 adalah integer. Okey, ada soalan. Saya nak awak faham setakat tu okey kot. Yang lain simbol yang ada dalam nota tu kalau boleh hadam lagi bagus. Lagi lengkap lah awak punya awak punya jawapan. Maksudnya kalau kita guna gambar ajar, proses dia agak panjang lah. Kenapa proses dia agak panjang? Sebab kita kena buat detail setiap satu. Bayangkan nak lukis berapa ajar nak lukis ni? Berapa kali nak lukis ajar ni? Bocor ke tak? Nampak? Dia punya dia simple, dia mudah tapi dia leceh. Kena buat banyak kali kan. Dan kena buat dengan tepat. Pengiraan tu dengan tepat. Bila kita kira integer tu, dia mesti bulat tu memang betul-betul bulat. Bukan nombor dibundarkan Bukan nombor dibundarkan. Dan tentulah ada kes kadang bila dalam exam tu bila awak gunakan titik pengumuman 3, 4, 5 jawapan tu akan lari sikit dan tentulah jawapan tu akan lari sikit. Okey, ada soalan terkait. Topik kita jelas. Dia tak banyak tapi dia tribik. Ada soalan? Ada soalan saya teruskan je. Kita buat sikit minggu ni, minggu depan kita satu lagi kan? Buat sikit, lepas tu 7 bulan kita jumpa kat Dewan nanti. Tak ada yang baru pun. Yang barunya ni lah, yang proses mencabar ni dah. Itu yang saya tunjukkan ni. Okey, kalau awak ada buku teks, dia selalunya dia akan lukis ni. Kalau awak boleh faham ni, lagi bagus sebenarnya. Tapi ya, dia bukan sekadar nombor je, kita kena tahu macam mana kita nak dapatkan nilai penyelesaian. Okey, dia dalam nota perkara ni sampailah muka surat 15 sampai ke muka surat 15 lah. Yang kaitan apa yang saya tunjukkan dalam rajah ni. Okey, kalau kita melukis gambar rajah dan tentulah gambar rajah ni hanya valid kalau kita ada 2 pemboleh kan. Kita hanya ada 2 pemboleh. Kalau ada soalan boleh tanya anytime. Okey. Itu satu. Yang kedua, walaupun dia simple, kalau awak lihat kerja dia banyak. Setiap satu P tu awak kena settlekan dulu. Kan? Ini sebab saya dah lukis. Kalau awak nak tunggu saya lukis ni kat dalam kelas, tertidur awak. Sebab tu saya dah lukis dah siap. Okey, setiap satu ni awak kena selesaikan. Setiap satu awak kena selesai.
Terutamanya kes apa? Yang paling harus kes yang ni. Kan? Kalau awal-awal aku tahu dia tak tahu, Tak payah lukis. tak payah lukis. Awak hanya tahu dia tak tahu, bila awak dah lukis. Kan? Kalau macam ni, P1, P2 ni, dia kuranglah sikit dia punya tu sebab kita. Tetapi, kalaulah saya tahu Z untuk P2 ni lebih besar daripada P1, awal-awal lagi saya kena terus ubah kat P2. Nampak tak? Itu dia punya tip kan? Nampak tak? Sekali, kenapa saya decide P2 saya kena teruskan dengan P2? Setelah saya siap P1 dan P2. Nampak tak? Kalau awal-awal lagi saya tahu Z bagi P2 ni, tak perlulah saya buat P1. Saya terus, sebab saya tahu dia akan tidak integer. Ataupun, macam kat sini kan, antara P5 dan P6, awal-awal lagi saya tahu Z bagi P5 ni lagi besar daripada P6. Apa sahaja yang berlaku, saya akan pergi dengan P5. Apa sahaja yang berlaku, saya akan pergi pada P2. Nampak tak? Dia punya sebab apa? Bila kita mencabang, sama ada dia integer ataupun tak integer, kita akan lihat pada Z tu. Kalau Z antara dua P, antara dua cabang tu, Z yang paling besar tu, itulah fokus kita. Kalau dia integer, stop. Kalau dia tak integer, teruskan. Memang macam tu kan? Kalau awak ada dua. Kalau P2 ni, kenapa kita teruskan P2 ni? Sebab dia tak integer. Kenapa kita pilih P2? Sebab Z dia lagi besar daripada P1. P1 integer. Tapi kita tak boleh stop. Sebab P2 punya Z dia lagi besar. Kalau kalaulah P1 punya Z dia besar, tentulah kita pergi pada P1. Kalaulah kita tahu apa ni, macam kes P5 kan. Kalaulah saya tahu apa sahaja yang berlaku pada P5 ni, asalkan Z dia lagi besar daripada P6, saya tetap akan pergi pada P5. Apa sahaja yang berlaku pada P2, sama ada dia integer ataupun tak integer, keputusan saya akan tertakluk pada P2 ini saja. Jadi kalau saya tak tahu P1 ni pun tak apa. Betul tak? Kalau lah kita tahu macam tu kan? So masalah kita tahu tak? Tak tahu. Itu yang kita kena buat. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Itulah kelemahan kalau gunakan kaedah gambar ajar ni. Macam juga bila kita belajar topik dulu, kita kena settlekan. Dalam kaedah gambar ajar ni, awak kena lukis sekejap, barulah awak dapat titik ekstrim. Kalau guna kaedah simplex dia akan pergi terus kepada titik ekstrim tu. Selalunya dia akan start kat sini. Kemudian barulah dia pergi sama ada titik ekstrim yang sebelah atas ataupun sebelah bawah. Sebab tu kadang-kadang kita hanya gunakan 2-3 jadual kita tu dapat. Berbanding kalau kaedah gambar ajar walaupun dia senang, awak kena lukis dia dengan lengkap, barulah dapat jawapannya. Jadi sebab itulah ada lagi satu kaedah. Saya dengan menggunakan kaedah gambar ajar ni, kaedah ni apa nama dia? Kaedah ni ialah pengiraan batas atas. Apa maksud pengiraan batas atas? Kita ada satu teknik untuk kita kira ni dulu. Sebelum ni apa yang kita buat? Kita kira X1, X2, baru dapat Z. Betul tak? Itu yang kita biasa buat. Sekarang kita ada satu teknik, kita kira Z dulu. Saya kira Z untuk P1, saya kira Z untuk P2, yang mana lagi besar, itu saya ambil. Lepas tu baru saya selesaikan. Kalau dia tak integer, saya cabangkan. Kalau dia integer, saya stop. Kan sudah macam tu. Betul? Kalau kaedah pencabang ni, apa yang kaedah pencabang yang saya akan tunjukkan nanti, apa yang kita buat? Okey, saya ulang balik katalah kita dekat P5, P6. Kaedah mencabang, kaedah mengira batas atas. Batas atas tu maksudnya Z ni. Saya kira dulu. Apa ni? Sebelum saya teruskan proses dilarang tu, sebelum saya tentukan pembeli ubah masuk, pembeli ubah keluar, macam yang kita buat sebelum ni kan. Kita tentukan pembeli ubah masuk, pembeli ubah keluar. Lepas tu kita buat kita tentukan persamaan fungsi, kita buat cari musuh fungsi, kita gunakan kaedah fungsi, kita selesaikan keseluruhan jadual tu. Sampailah kita tahu berapa X1, berapa X2, berapa Z tak? Apa yang kita buat sebenarnya, kita dapatkan nilai X1, X2 sebenarnya. Barulah kita dapat nilai Z. Okey, kaedah mengira batas atas ni maksudnya kita akan gunakan kaedah ni untuk kita kira dulu Z sebelum kita selesaikan.
jadual tersebut. Kan bagus dulu. Kenapa? Sebab dalam model pengatur cara integer, sama ada penyelesaian tersebut integer ataupun tidak, dia bergantung pada Z itu dulu. Kalau kita tahu Z P5 sama dengan 13, saya tahu Z P6 0/8, saya tak perlu selesaikan P6. Tak perlu lukis darjah P6. Terus selesaikan untuk P5. Itu maksudnya. Ataupun kat sini. Saya kira P1 berapa Z dia? Saya masukkan P1 berapa Z dia? 11. Saya kira 11. Kita gunakan teknik itu nanti kita dapat Z sama dengan 11 dulu. Walaupun kita belum tahu X1 sama dengan berapa, X2 sama dengan berapa tahun ni. Kita kira P2, kita dapat 13.6. Otomatik kita akan abaikan P1. Sebab kita dah tahu bila kita selesaikan, kita akan dapat nilai P2 dengan Z yang lagi besar. Kat situ bila kita besar baru kita tahu Z X itu integer ataupun tidak. Okey, itu nama dia kaedah mencabang. Cuma cara dia lagi susah. Terbeliak di mata kau nak tengok ni. Tak ada gambar ajar, tapi dia berdasarkan jadual optimum yang kita dah jumpa sebelum ni. Okey, dapat kan? Okey, itu maksud kaedah mencabang. Itu bahasa yang paling mudah lah yang saya boleh sampaikan selain daripada yang ada dalam nota tu. Kita balik kepada pada nota kita. Mana nota tadi? Okey ni. Kaedah ni lagi banyak simbol dia. Namanya perkiraan batas atas. Batas atas tu ialah Z tadi dah. Okey, apa yang saya sebut tadi